Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini mukadimah sempena bulan Ramadan, mengingatkan kita bagaimana Allah memerintahkan, mewajibkan atas kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Ya, sekiranya kita orang yang bertakwa seperti mana diwajibkan oleh umat-umat yang terdahulu. Itu mukadimah dia. Bila saya mukadimah saya macam lebay-lebay, ya, saya mengharapkan agar walawan-walaon akan wanak dengan saya dan akan mengikuti, ya, perjuangan yang saya bawa. Ya, sebab saya ulama. Bila saya pakai macam ni, kan, saya dah dipanggil ustaz oleh teman-teman kita tadi. Ya, ramai panggil ustaz, ada panggil Ana Syekh, ada panggil Ya Habib. Kejap lagi putri panggil saya Maula pula. Dan tadi Maula kejap lagi. Saudara, ramailah wala untit akan, ya, berkerumun di keliling saya. Ya, kopek kulit bawang, kopek kulit udang dah bagi kopek lah. Kupik, bukan kopek. Nanti orang kata saya mencarut bulan Ramadan, tak baik. Ya? Okey, bulan Ramadan ini ada orang kata cukup-cukuplah berpolitik. Kita bulan Ramadan fokus kepada amal ibadah, fokus kepada membaca ayat Quran, perbanyakkan baca ayat Quran. Ya? Fokus kepada ibadah yang lain, solat-solat sunat dan sebagainya. Maka dia kata cukup-cukuplah sembang politik. Ini adalah fahaman khurafat yang sebenarnya. Ya? Sebenarnya bulan Ramadan ini kita kena banyak melakukan benda-benda amal yang baik. Apa contohnya amal yang baik? Di antaranya memberi penerangan yang baik. Apa dia contoh dia? Memberikan dakwah. Apa contohnya amalan yang baik? Iaitu, ya, memberikan pendadahan, penerangan kepada golongan-golongan yang telah sesat untuk kembali kepada jalan. Ini yang paling baik dilakukan pada bulan Ramadan. Kerana setiap amalan yang baik itu jika dilakukan pada bulan Ramadan ini, Allah bagi pahalanya berganda-ganda. Makna sebelum Ramadan ni, kalau kita di sini di luar bercakap untuk nak bagi tahu orang ramai bahawa kita kena membuat satu pilihan yang terbaik, sama ada dari segi politik, ekonomi ke, pendidikan apa ke, mesti kita pilih yang terbaik. Bukan pilih yang perform 100%. Tak ada, saudara. Ya, tak ada. Dalam dunia ni tidak ada makhluk manusia yang sempurna. Kecuali Allah, ya, penciptanya. Dia tahu makhluk yang dia ciptanya itu semua ada kekurangan. Dan para nabi, ya, yang maksum, yang tidak melakukan dosa. Selain daripada itu, kita akan terdedah dengan berbagai kelemahan. Sebab itu dalam kaedah Islam, nak memilih pemimpin, bukan kita nak pilih malaikat. Pilih pemimpin adalah pemimpin yang terbaik. Kalau ramai sangat yang baik, mesti ada yang terbaik. Kalau semuanya terbaik, samanya terbaik, dalam banyak-banyak itu cari mana satu yang banyak kekurangan dia. Macam itulah pula. Kalau bagi markah yang terbaik tu, katalah semua dapat 10 atau 100 markah. Katalah ada 10 orang pemimpin, 10 ni markah terbaik dia sama 100%. Macam mana nak pilih satu yang terbaik? Kena pilih pula di kalangan 10 orang ini, siapa paling banyak kelemahan dia. Maknanya yang cari kurang kelemahan dia, itulah yang terbaik. Pandang yang baik dulu, kemudian baru kita cari yang lemah dia, apa kurang dia. Maka kita akan jumpalah pemimpin yang terbaik, saudara.
Di negara kita, politik negara kita, kita bertuah, alhamdulillah. Kerana kita tidak banyak pemimpin yang boleh berada di hadapan kita untuk kita buat pilihan. Tak banyak, saudara. Separuh negara tu sampai 5-6 orang calon presiden. Kalau negara pakai sistem presiden lah. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi presiden. Sampai 5-6 orang. Sukar juga nak buat pilihan. Tapi negara kita tak banyak, saudara. Tak banyak. Parti banyak. Tapi yang nak ditonjolkan sebagai pemimpin negara, yang nak dicalonkan sebagai Perdana Menteri itu tak banyak. Daripada dulu pun tak banyak. Kalau zaman Barisan Nasional dulu, Barisan Nasional satu calon, Pembangkang PAS satu calon. Itu zaman lepas Merdeka lah. Kan? PAS, DAP. 2-3. Berlega 2-3 parti lah. Yang bertarung betul-betul pun dua parti je. 2 parti terbesar je. Barisan Nasional, PAS. Itu dulu. Waktu dulu PAS lah. PAS ni pun asalnya daripada UMNO. Jadi orang PAS jangan berlagak. Kadang orang PAS ni dia berlagak sikit. Duk mengata kat orang. Wah, dia kata UMNO kerana dia perekeh bersatu. Alah, bersatu dia pun UMNO kat dulu dia kata. Bersatunya asal UMNO juga. Oh, PKR dulu pernah asalnya UMNO dia kata. Anwar Ibrahim tu kan UMNO. Timbalan Persatuan UMNO dia kata. Kan semua Zaid Hamidi UMNO, Muhyiddin tu UMNO. Dia ingat PAS ni ya wujud daripada Azali dulu tiba-tiba jadi PAS. Ini mal'an yang jenis kencing pula. Ana sebagai ustaz bulan puasa ni, Ana selalu mudah tersasul. Jadi maafkan Ana. Jadi wala'an yang apa tu? Wala'an yang sunat laser, yang baru-baru ni dia tak tahu sejarah PAS. PAS ni asalnya dulu sebelum PAS diwujudkan dalam UMNO lah juga. Dalam Biro UMNO. Saudara boleh tengok sejarah Bustamim. Berasal daripada UMNO. Biro UMNO. Kebanyakan ustaz-ustaz tu daripada duduk dalam Biro UMNO tu sendiri. Kemudian barulah berpecah, keluar. Kan? Tubuhlah Hizbul Muslimin lah. Macam sejarah lah. Kalau saudara baca. Kalau Ana baca sejarah, sampai sahur nanti tak habis sejarah UMNO ini. Jadi Ana kena rajin-rajin lah baca kitab, baca rajin-rajin baca kitab sejarah UMNO dan baca kitab juga sejarah PAS supaya anda tidak boleh diperbodohkan oleh lebayun di luar sana. Jadi semua kita ni serumpun, asalnya daripada orang Melayu, tanah Melayu, orang Melayu menuntut kemerdekaan, sama aja saudara. Orang UMNO pun tak boleh nak berlagak kata UMNO sahaja yang menuntut kemerdekaan, sedangkan masa itu banyak lagi kumpulan-kumpulan pertubuhan-pertubuhan API, awasnya, MPAJ, semua ini semuanya melawan penjajah, semuanya memberikan sumbangan untuk menuntut kemerdekaan. Tetapi parti politik yang secara resminya berurusan dengan British untuk mendapat penjajah itu UMNO, itu betul. Yang itu tidak boleh kita tipu sejarah. Sebab itu Anwar Ibrahim apabila Den Cirit nak berpakat dengan Atuk Saka, sewaktu mereka jadi kerajaan 22 bulan, PA jadi kerajaan 22 bulan, Atuk Saka ni dengan Den Cirit berpakat nak mengugut UMNO, nak mengugut Zahid, supaya bubarkan UMNO. Bubarkan UMNO. Ini ugutan, pujukan, rayuan yang dibuat oleh Tok Saka kepada Zahid. Dan apabila diketahui oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya ahli parlimennya waktu itu, dia bukan menteri. Dia tidak dia tak mau berada dalam kabinet Mahathir waktu itu. Jadi masa tu ramailah orang petikai kan. Apalah Anwar ni? Kenapa tidak duduk berada dalam kabinet Mahathir? Mahathir jadi Perdana Menteri, jadi sementara nak tunggu Mahathir serah kepada dia. Apalah salahnya Anwar jadi timbalan dulu? Bukan lama pun, 2 tahun je dia kata. Duduklah timbalan dulu. Anwar ni saudara, saya tahulah. Kalau Anwar ni berada dalam parti lebay ataupun Anwar berada di luar sana, dah ramai dah orang kata Anwar ni keramat, wali Allah lah, macam-macam saudara. Kan? Kalau Mahathir itu pun ada puak-puak mereka menggelarkan Mahathir itu wali Allah, bayangkanlah kalau Anwar berada di luar sana.
Ya, macam-macam dia gelar. Sebab kebanyakan ramalan Anwar, bacaan politik Anwar itu tepat. Tepat, saudara. Bacaan kita yang banyak salah. Suatu orang nak angkat, nak namakan Mahathir sebagai calon Perdana Menteri dalam Pakatan Harapan, memang keberatan untuk Anwar mengizinkan. Sebab itu Parti Keadilan adalah parti yang paling lambat buat keputusan untuk terima Mahathir ke tidak, terima Mahathir ke tidak, terima Mahathir ke tidak. Berbelah bagi di kalangan pimpinan parti. Parti lain dah okey lah. Parti lain tak ada masalah. Ya? Sebab mereka bersikap husnuzan. Mereka kata, alah Mahathir dah tua dah, dia pun tak lama dah. Takkanlah dia tak berubah lagi. Takkan dia zalim lagi. Kalau dia jadi Perdana Menteri pun, kita akan kontrol dia. Dulu dia zalim sebab tidak ada orang kontrol dia. Kali ini kalau dia jadi Perdana Menteri bawah PH, kita akan kontrol dia. Jadi banyaklah parti beranggapan demikian. Tak salah pun. Sebab Islam pun memang kita perlu berhusnuzan, berbaik sangka. Apatah lagi, untuk kali pertama kita nak bagi ruang kepada dia. Kalau orang tua tu nak berubah. Tetapi waktu itu Parti Keadilan lambat buat keputusan. Sebab apa? Di kalangan pimpinan berbelah bagi. Bergaduh-gaduh, saudara. Di akad umbi ni saya cerita lah. Saya sendiri pun bertekad dalam media sosial ni. Kan? Nak terima Mahathir tidak? Terima Mahathir tidak? Lala sekali orang rujuk pada Anwar lah. Kan? Anwar dengan berat hati, walaupun dia meredoi, tetapi dia sertakan dengan pesanan nota bertulis tangan dia daripada penjara. Dan benda tu dah viral lah, tulisan tangan tu. Dah viral lah. Ya, di mana dalam tulisan yang panjang itu Anwar mengingatkan bahawa kita harus ingat bahawa yang kita nak angkat ini adalah insan yang pernah kita lawan puluhan tahun. Ya, orang yang dulunya amat tidak anti dengan reform ini. Sekarang kita nak angkat dia. Jadi Anwar berpesan berhati-hati. Itu saja pesan Anwar. Dia tidak melarang, dia tidak menggalakkan sangat, cuma dia kata berhati-hati. Sebab pada pertimbangan Anwar, dia tak mahu prasangka dia, ya, sifat was-was daripada Mahathir itu, ya, diutamakan berbanding daripada kepentingan rakyat ketika itu. Kepentingan parti-parti rakan-rakan gabungan. Anwar ni jenis orang yang menghormati rakan di dalam perbincangan. Walaupun dia tidak bersetuju. Sebab dalam Pakatan Harapan ada Keadilan, Amanah, DAP. Dua parti dah tidak masalah untuk terima Mahathir. Keadilan dia bermasalah sikit. Sebab itu Anwar memikirkan, dia tidak mahu menampakkan bahawa Keadilan ini mengawal Pakatan Harapan. Jadi rakan dua dah bersangka baik, takkan Keadilan tak bersangka buruk. Maka Anwar dengan berat hati merestu perkenan Mahathir dengan meletakkan beberapa syarat lah. Ya, yang itu antara yang ditantangani oleh Mahathir. Ya, dalam tempoh tertentu Anwar bebas, maka hendaklah serah pada Anwar. Walaupun dalam hati Anwar dia tahu, ya, kalau kamu berunding dengan Mahathir, ya, tidak ubah seperti kamu berunding dengan Netanyahu. Macam tu lah. Mana pernah orang buat perjanjian dengan Mahathir ditunaikan? Sebut dengan saya. Apa perjanjian yang mana-mana orang kalau buat perjanjian dengan Mahathir, dia akan turuti. Tak ada, saudara. Tak ada. Tak ada. Dia sendiri pun kalau buat perjanjian, dia sendiri langgar. Apatah lagi perjanjian yang orang lain buat. Perjanjian dia sendiri pun dia akan langgar. Dia pernah berjanji 2 tahun dia akan serah pada Anwar. Saya tak lama dah tua dah. Tak lama dah. Dia langgar. Dalam UMNO sendiri, dia berucap dalam Perhimpunan Agung UMNO, dah lama dah, tua dah, cukup dah nak letak jawatan Presiden UMNO. Menangis, mengalir air mata buaya dia di depan PWTC di hadapan ribuan perwakilan UMNO. Mahathir kata dia nak letak jawatan. Menangis, saudara, terpentas. Dah lama dah tua dah. Tiba-tiba datang beberapa orang pimpinan termasuk Rafidah Aziz sampai tercabut tumit kasut Rafidah Aziz. Ya? Nak pujuk Mahathir. Wahai Tun. Lama-lama dia pun senyap, lap air mata, dia duduk, puluhan tahun dia jadi Perdana Menteri. Orang macam ini Anwar tahu. Perangai Mahathir ni dalam poket Anwar Ibrahim. Sebab itu dia amat berat untuk bersetuju. Tapi apa pilihan yang ada? Sebab dia berada dalam penjara. Takkan nak bagi isteri dia Datin Anwar Azizah. Datin Anwar Azizah dia akan menjadi satu isu yang kontroversi. Seorang Perdana Menteri wanita. Dia akan jadi isu. Ya? Kemudian isu yang lebih, isu itu akan berlanjutan apabila Anwar Azizah jadi Perdana Menteri.
Anwar bebas, Kak Wan serah kepada Anwar. Jadi nampak macam tidak begitu manis dari segi politik. Bagaimana seorang isteri serah jawatan Perdana Menteri kepada suami. Jadi benda ni bagi orang negara luar yang tak tahu apa-apa, dia kata, Malaysia ni macam mana ni? Apakah Malaysia dimiliki oleh keluarga Anwar? Isterinya Perdana Menteri, kemudian bila Anwar keluar, isteri dia tak jawatan, bagi ke Anwar, suami dia. Tak betul. Sebab itu kita tidak meletakkan Nur Azizah sebagai calon. Ramai di antara keadilan kata, kenapa tak letak Kak Wan? Kenapa tak letak Kak Wan? Dah Anwar dalam penjara, letaklah Kak Wan Perdana Menteri, apa salah? Banyak dan kata kalian tidak tahu isu ini. Sedangkan kita nak meletak Kak Wan sebagai Menteri Besar Selangor pun dulu. Ingat selepas langkah Kajang. Kita nak calonkan dia Menteri Besar saja. Macam-macam isu akan timbul. Raja-raja akan kata tidak sesuai wanita memimpin sebuah negeri ataupun negara dan macam-macam lah. Ya, walaupun benda itu tidak ada masalah pun sebenarnya. Tapi itulah yang diperkatakan. Daripada kita memilih satu langkah yang menimbulkan kontroversi dan mungkin ada salah faham di kalangan kita dengan majlis raja-raja, lebih baik kita mengambil tindakan yang lebih baik. Iaitu tindakan yang tidaklah kata orang tu merugikan sangat dan tidaklah menguntungkan sangat. Jadi meletakkan Mahathir dengan syarat-syarat yang tertentu yang dia persetujui, itu adalah dipikirkan oleh Pakatan Harapan satu langkah yang terbaik. Tetapi seperti mana yang saya sebut tadi, membuat perjanjian dengan Maha Zalim ini, Maha Fir'aun ini, ya, membuat perjanjian dengan dia sama seperti kita membuat perjanjian dengan Netanyahu di Israel sana. Berapa banyak Netanyahu, Perdana Menteri Israel, melanggar semua perjanjian? Puluhan tahun, saudara. Ya, negara-negara OIC lah, PBB lah, macam-macam negara besar, kuasa besar dunia, membuat perjanjian untuk mendamaikan Israel dengan Palestin. Pernah Israel turut? Pernah Israel taat? Dia takkan taat, saudara. Dia akan cari alasan bagaimana dia nak langgar perjanjian ini. Samalah dengan Saka Tua ni. Sebab itu Anwar Ibrahim dia tahu. Sebab itu bila dia jadi Perdana Menteri, ya, dia ditanya oleh orang kenapa nama dia tidak ada dalam kabinet. Pertama, memang Mahathir tak sebut nama dia. Yang kedua, Anwar kata memang dia tidak pun mau berada dalam kabinet. Sebab bagi dia tahu kalau dia berada dalam kabinet, apa sahaja yang berlaku, yang disebut, yang diperkatakan, yang dilaksanakan oleh kajian PH di bawah pimpinan Mahathir, akan terpalit juga najis dia kepada Anwar Ibrahim. Maknanya Anwar tidak mahu bersekongkol. Sebab bagi Anwar, kalau dah dia berada dalam kabinet, dia tidak boleh lagi untuk mengelak. Kerana dia terpaksa akui itu adalah keputusan kabinet, itu adalah keputusan kerajaan yang dia juga berada di situ. Sebab itu dia mengambil langkah, dia tak mahu berada dalam kabinet seorang penzalim, seorang penipu, seorang munafik. Jadi Anwar berada di luar. Dan dia menjadi pendesak daripada luar. Sebab itu masa Mahathir jadi Perdana Menteri, Anwar seminggu sekali akan bertemu dengan Mahathir. Cuma dia nak jaga nama kerajaan tak bagi jatuh, maka dia tak cerita kat luar apa yang dia berkata kepada Mahathir. Sedangkan banyak nasihat pandangan dia kepada Mahathir. Ya. Tapi Mahathir ni, ya, dia bila jumpa dengan Anwar Ibrahim, dia akan kata okey lah, ya. Dia akan kata okey, angguk. Sebab dia masih lagi hormat dengan Anwar, kan. Dia tahu Anwar adalah Presiden Pakatan Harapan, kan. Maka dia angguk lah. Tapi dia buat tak? Dia tak buat, saudara. Dia tak buat. Dia ikut dia lah, ikut kepala otak dia. Macam mana dia pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun dulu, macam itulah dia nak buat dalam Pakatan Harapan. Dalam masa yang sama, dalam otak dia tu berjalan proses bagaimana caranya, bagaimana kaedahnya untuk menentukan bahawa Anwar tidak akan menjadi Perdana Menteri. Bagaimana cara dia nak buat? Sedangkan aku dah berjanji, kan? Dah berjanji dalam Pakatan Harapan untuk menyerahkan kepada Anwar Ibrahim apabila Anwar dibebaskan dan layak berpolitik. Jadi sebab itulah peranan Mahathir ini dipermudahkan apabila hadirnya Lebay Hadi, ya, satu lagi manusia yang bangsat, ya, untuk memberikan idea
memecah belahkan perpaduan umat Islam, memecah belahkan orang Melayu dan juga menghuru-harakan politik negara. Itulah bermulanya huru-hara politik dan negara kita. Tanyalah mana-mana orang-orang yang beranalisa politik. Negara kita bermula bergolak dalam politik semenjak bila? Semenjak langkah syaitan. Semenjak langkah syaitan bermulalah pergolakan politik. Selepas itu ekonomi teruk. Siapa yang menjadi punca langkah syaitan? Inilah watak dia, saudara. Siapa dia? Mahathir Mohamad. Siapa dia? Muhyiddin Yassin. Siapa dia? Azmin Semurid. Siapa dia? Hamzah. Ini yang mastermind. Dan Hadi Awang. Ini watak dia. UMNO juga terlibat waktu langkah syaitan. Dia memberi sokongan. Tapi sekurang-kurangnya UMNO menerima kifarah. Dan UMNO tebus balik kesalahan dia sekarang ini. Apabila dia menjatuhkan kerajaan PH, sekarang tak langsung menggagalkan peluang Anwar jadi Perdana Menteri, UMNO sekurang-kurangnya, saudara, menebus kesilapan dia. Dengan sokongan UMNO lah sekarang ini Anwar menjadi Perdana Menteri.